Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Muhammad Fauzi dari Kumpulan 4 ingin menerangkan tentang isu dan cabaran ekonomi Malaysia di bawah tajuk subjek institusi-institusi Islam. Di dalam subjek institusi-institusi Islam terdapat aspek yang menyentuh ekonomi, yakni institusi ekonomi. Jom kita lihat apa kupasan yang ingin kita sampaikan di sini. Terdapat beberapa isu-isu dan cabaran yang kita sedang hadapi, terutamanya di negara kita iaitu Malaysia. Yang pertamanya, peningkatan kos sara hidup rakyat Malaysia. Yang kedua, jurang sosioekonomi. Ketiga, impak dalam tadbir urus kerajaan. Dan yang terakhir, tekanan ekonomi global. Kita sentuh sedikit tentang pengenalan. Pada melihat kadau gambar rajah di sini, kita tengok harga peningkatan ekonomi itu semakin ketara. RM50 dahulu boleh beli satu penuh telur. Kemudian dini hari RM50 hanya mampu dibeli dengan beberapa nilai saja. Perkara ini kita dapat lihat kerana salah satu faktornya adalah berlaku inflasi dan pengaruh daripada luar khususnya. Juga kita tengok kat sini satu lagi gambar iaitu berkenaan dengan janji kerajaan, iaitu untuk merapatkan jurang ekonomi tanpa mengira kaum, agama dan geografi. Lihat juga di sini masalah ekonomi Malaysia, terutamanya selepas PKP, lihat rendah atas faktor PKP sendiri, iaitu kita dilanda wabak COVID-19 dan juga persaingan antara ekonomi negara China dan AS yang memberi kesan secara global pada negara-negara lain khusus Indonesia. Pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dari sudut ekonomi dan pernah digelar sebagai Asian Tiger Country pada era tahun 90-an. Malaysia juga merupakan sebuah negara Islam yang mempunyai beberapa penerapan nilai-nilai institusi ekonomi Islam. Namun, pada era kini, terdapat beberapa cabaran yang mungkin mengganggu-gugat kestabilan dan keharmonian ekonomi negara. Isu-isu dan cabaran ekonomi negara ini dinyatakan hasil kajian secara menyeluruh dan rasional melalui fakta-fakta ilmiah dan penyelidikan melalui artikel akhbar serta jurnal-jurnal di Malaysia dan global. Di sini juga akan dibincangkan mengenai isu-isu dan cabaran serta faktor utama yang menjadi asbab terjadinya isu berkenaan. Kita lihat perkara pertama, iaitu dari sudut isu-isu dan cabaran ekonomi. Peningkatan kos sara hidup rakyat Malaysia. Kita tengok kat sini antara salah satu faktor adalah nilai pendapatan gaji yang diterima. Kalau kita tengok peningkatan gaji penanda aras ditetapkan oleh kerajaan pada tahun 2019 adalah tahun sekitar RM1,100, dan pada tahun 2022 ini kerajaan telah menetapkan bahawa RM1,500 adalah gaji minimum. Namun dia masih belum melaksanakan set total ataupun minimum. Rata-rata hidup di bandar dengan kadar RM2,500 juga tidak mencukupi. Peningkatan harga rumah juga memainkan peranan untuk membeli ataupun pemilikan sesebuah aset, dan ini salah satu kepentingan basic need ataupun keperluan asas untuk mana-mana individu ataupun manusia. Ini secara tidak langsung memberikan kesan kepada ekonomi individu, khususnya ekonomi umat Islam di negara kita ini. Jurang sosioekonomi. Terdapat sikap prejudis di kalangan rakyat, khususnya di antara masyarakat antara kaum yang lain ataupun geografi yang lain. Pembahagian sektor ekonomi juga masih mengikut kaum. Contohnya seperti bangsa Cina khususnya tertumpu ke arah bidang perniagaan. Orang Melayu masih ada lagi yang bertani ataupun bercocok tanam, dan rata-rata juga menjawat-jawat awam. Kita tengok juga kat sini, masalah yang kita hadapi juga adalah di Sabah dan Sarawak juga, di mana ekonomi ataupun pertumbuhan pembangunan di situ agak rendah berbanding di bahagian sebenarnya.
impak dalam tadbir urus kerajaan. Pemilihan sebuah kerajaan juga menjadi tolak titik tolak ataupun penentu arah pada kemajuan sebuah negara. Kita lihat pada sekitar tahun 2018 apabila beralihnya sebuah kerajaan, kita tengok impaknya agak meruncingkan sebenarnya. Namun, ia juga perlu diingat bahawa dasar-dasar dan polisi yang diterapkan oleh kerajaan itu memainkan peranan dalam penentuan dan hala tuju sebuah negara. Polisi dan dasar kerajaan juga seperti Rancangan Malaysia ke-11 ataupun sekarang ni Rancangan Malaysia ke-12 bermula tahun 2021 sehingga tahun 2025 memainkan peranan penting untuk memacu ekonomi negara, khususnya ekonomi umat Islam di negara kita. Tekanan ekonomi global. Peranan China serta hubungan dengan Amerika Syarikat. Kita tengok sekarang ini persaingan antara dua buah negara ini menjadi ketara dari sudut teknologi, pengembangan kuasa pengaruh ekonominya yang memberikan kesan secara tidak langsung pada negara kita khususnya. Kemajuan teknologi maklumat dan perhubungan juga memainkan peranan dalam pembangunan sesebuah negara, khususnya Malaysia. Kita tengok sekarang ini ekonomi digital juga memainkan peranan untuk membawa hala tuju sesebuah negara. Solusi kepada segala permasalahan yang dikatakan seharusnya dan sebaiknya adalah menurut pada asas-asas muamalah ataupun institusi ekonomi Islam yang tidak syumul dan dapat membantu pembangunan negara Malaysia. Kita tengok antara pembezaan Amerika Syarikat dan negara China. Negara China merupakan negara sosial dan negara Amerika Syarikat merupakan negara kapitalisme. Menggambarkan beberapa prinsip. Contohnya kapitalisme menekankan bahawa prinsip kos rendah tapi ingin menginginkan pulangan tinggi berbanding konsep yang diamalkan oleh negara China, yang ini cara pengeluaran barang ditentukan oleh kerajaan. Kita tengok sekarang ini China yang dahulunya negara komunis ini sedang melonjak naik dengan dasar yang dikeluarkan oleh kerajaan, di mana barang-barang dan supply chain demand itu terlalu tinggi. Semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dalam memastikan kelangsungan ekonomi negara. Malaysia cukup bertuah kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berlandaskan agama Islam. Kita tengok dekat Malaysia ini ada mempunyai berbagai jabatan kerajaan seperti jabatan lembaga hasil zakat negara yang ditadbir oleh kerajaan negeri, memainkan peranan untuk memacu ekonomi Islam, mendapat kedudukan ekonomi yang miskin dan yang kaya. Setiap isu dan cabaran terhadap ekonomi Malaysia ini mengikuti semua aspek bermula daripada cabaran individu, yakni cara kos sara hidup, cabaran masyarakat iaitu jurang sosioekonomi, cabaran kerajaan dalam impak tadbir urus negara serta cabaran dunia yakni tekanan global. Yaknilah bahawa segala harta yang dimiliki oleh rakyat Malaysia ataupun individu itu adalah sebenarnya adalah milik Allah. Islam mengiktiraf hak individu untuk memiliki harta, bahkan Islam menggalakkan manusia supaya bekerja untuk memperoleh harta, memenuhi keperluan kehidupan. Sebagai individu, kita seharusnya bijak dalam menguruskan gaji dan kewangan diri, walaupun kos sara hidup yang kian meningkat saban tahun. Adapun inisiatif kerajaan untuk mengekang kenaikan kos sara hidup, sebagai individu seharusnya kita tidak begitu bergantung kepada kerajaan dan cuba mengawal gaya hidup dengan mengutamakan keperluan sebelum berkendak. Di sini ada penekanan bahawa setiap masyarakat ataupun individu itu perlu mengamalkan sikap zuhud ataupun bersederhana dalam memastikan mendapat keredaan Allah, menjamin kesejahteraan hidup dan menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di atas ini seperti membayar zakat ataupun membantu golongan yang lemah. Masyarakat juga hari ini perlulah bersifat lebih terbuka dalam membendung sifat prejudis masyarakat, khususnya pribumi Sabah dan Sarawak.
terhadap semenanjung Malaysia. Hentikanlah segala bentuk diskriminasi dan bersama membina negara dalam mencapai ekonomi yang mapan. Pembahagian kaum mengikut sektor ekonomi dan pekerjaan juga perlu dihentikan dalam memastikan jurang sosio-ekonomi ini dapat dirapatkan. Di sini kita dapat melihat harta ini milik masyarakat. Dalam harta hak individu terdapat hak milik masyarakat yang perlu dikeluarkan, zakat dan sedekah contohnya. Dan juga keadilan sosial yang ditekankan dalam institusi Islam, di mana Islam menganjurkan agar kekayaan diagihkan kepada golongan masyarakat yang berhak mendapat bantuan dan pembelaan melalui institusi zakat dan sedekah. Keseimbangan ekonomi Islam juga penting. Sepertinya pengawasan terhadap tingkah laku ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, dan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Rakyat juga perlu bijak dalam memilih kerajaan yang berkaliber dan dilihat mampu memacu kestabilan ekonomi dan politik negara. Penggubalan sesuatu dasar dan polisi juga perlu dikaji dengan lebih teliti oleh kerajaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat di samping meningkatkan hasil pengeluaran negara. Kalau kita tengok pada subjek institusi Islam, terdapat penekanan yakni etika membelanjakan harta. Harta yang dimiliki, khususnya kerajaan, harta rakyat perlulah dibelanjakan mengikut cara yang dibenarkan oleh agama. Pemimpin juga harus sikap lebih adil, tidak baik, tidak boros, tapi harus bersederhana dan berpatuh. Selain itu juga, Malaysia juga harus bersaing dengan negara-negara membangun dunia dan berusaha ke arah negara maju. Malaysia juga perlu bijak dalam memainkan peranan dalam pemasaran ekonomi antarabangsa seperti perang ekonomi Amerika Syarikat dan China dalam menjalinkan hubungan rapat di antara kedua negara tersebut tanpa membelahi mana-mana negara. Di sini kita akan ada timantara untuk menerapkan ekonomi Islam juga. Dengan matlamat kita untuk mencari keredaan Allah, ia juga merupakan salah satu ibadah kerajaan sebagai takbir kita. Pembangunan umat manusia juga penting untuk oleh kerajaan, serta pembagian harta secara sekaligus. Sekian dari kami, pulang 4. Terima kasih.